Mana tahu ada anak kita kadang-kadang ada ibu yang nak breastfeedkan anak tapi tak ada rezeki, ada masalah dengan susu dan sebagainya. Tapi betapa pentingnya anda sebenarnya banyak buat research, dengar talk dan sebagainya. Dan anda sebenarnya ada link terus kepada Tia punya Instagram. Dan sekarang ini kalau ada lagi yang kakak ke yang mengalami masalah ataupun ibu-ibu baru, pastikan anda beritahu kepada mereka sebab kita punya live akan berakhir dalam masa 1 jam sahaja. So pastikan sekarang ini anda tulis komen banyak-banyak, share banyak-banyak sebab kita ada macam-macam free, bukan macam-macam lah, banyak freebies yang kita nak berikan kepada anda semua. Dan tanyakan soalan apa berkenaan dengan penyusuan ke, nak tanya pasal Tia pun tak ada masalah sebenarnya. Okey Tia, sebagaimana kita tahu kalau ibu-ibu di luar sana mereka ada pilihan untuk memilih. Kadang-kadang bila bayi baru lahir, mereka memilih untuk memberikan susu formula ataupun breastfeeding. Dan setengah ibu dia tak nak tau. Oh ya? Macam tu. Ada juga yang pernah bercerita dengan Yati, kadang-kadang diorang lebih sukakan susu formula. Mungkin diorang ada pendapat sendiri lah. Tapi untuk Tia sendiri, macam mana Tia rasa pengalaman breastfeeding tu? Ataupun apa pendapat Tia tentang breastfeeding? Okey, sebetulnya breastfeeding ni sangatlah mudah kalau kita tahu caranya, kita tahu persediaannya. Kerana sebetulnya apa yang kita nak bagi ke anak tu kalau boleh yang terbaik. Dan susu menyusu ibu ni, air susu ibu ni ada air susu yang banyak manfaatnya dibanding dengan yang lain. Dia macam bagi kita ni air zam-zam je lah, yang tak pernah habis je. Tapi dia akan habis kalau kita tak tahu caranya. Tak tahu caranya. So sangat penting sekali untuk kita sebagai ibu muda atau yang nak bakal berkahwin pun untuk tahu ilmunya tersebut. So apa yang you guys patut buat, you guys kena tahu, and kena tanya kepada yang pakar, and kena prepare benda tersebut. Kerana saya mudah, kerana kalau kita tahu, kita akan dapat the momentum, and kita kena juga ada macam kumpulan grup support macam kita ibu hebat ni, yang mana kalau korang ada soalan, Tia akan jawab. Dan Tia pun suka juga share tentang ask me question kan. Seminggu tu ada sekali 2 kali Tia akan ask me question, Tia boleh share juga. Dan yang paling penting adalah that's why Tia menggunakan platform media sosial Tia untuk nak berkongsi kepada ibu-ibu yang lainnya. Kerana mungkin ramai je ibu-ibu yang mungkin dia segan ke takut nak ke hospital cuma bertanya masalah-masalah breastfeed kan. Mungkin ada ibu-ibu yang macam tak apalah, malulah, nanti tak apa, tak ada masa. So that's why platform yang Tia punya, Tia gunakan untuk sharing kepada ramai orang lagi mengenai breastfeeding. Nampak tak? Sebenarnya kita ibu hebat ni, anda boleh follow. Kalau sesiapa Tia, ni mesti ada yang tak follow lagi sebenarnya. Siapa yang tak follow kena denda ni sebenarnya. Yang tak follow pun kena denda, yang tak share pun tak dapat hadiah. Kita nak bagi mutiara ni. Boleh kita release sekarang? Boleh. Jom. Okay, so sekarang ni dekat Facebook Tia nak release 3 botol mutiara. 3 sekali terus Tia. Tapi kepada siapa yang dah share ke 20 grup, kita bagi masa. Ayo, sudah share boleh komen dan share. Tim akan bagi tahu. Okay tim? Dan share. Mana best? Nampak tak laju je Tia, ada macam dia kalau bercakap dengan Tia dia masa rasa bersemangat, tak pernah berhenti. Kadang-kadang I sendiri jumpa Tia, ya Allah, macam mana dengan jaga si Arifnya, dengan Azharanya, lepas tu masaknya lagi. Yang ni tak kahwin pun dah penat lah Tia. Apa nanti kita ada private private session dekat belakang tabing macam tu. So dengar tak? Tia kata Tia nak release 3 terus mutiara yang sebenarnya memang banyak sangat khasiat. Jadi kepada anda semua, pastikan share. Lepas tu dah habis semua cakap je dan terus je dan share 20 grup. Okay, ada satu boleh kita release. Ada ke tim kita? Okay, dekat Facebook dan share, sudah share. Ayo dan share. Kita nak bagi hadiah. Nampak itu kita macam dia dah angguk-angguk. So saya pun tak tahu ni mana satu mana, tapi kita ada beberapa platform yang berbeza sebenarnya. Kita nantikan siapa yang dah buat tu sebenarnya. Kita akan bagi terus. Kita akan bagi terus kerana senang je. Just share dapat gift. Talk show kita dapat ilmu, dapat gift sekali. Betul. Siapa nak bagi dia dah dah free, kecuali cuma kalau internet kat rumah rosak lah. Memang tak boleh nak tengok. So pastikan kepada anda sekarang 3 orang dah ada dah. Wow, lajunya. Terima kasih banyak. Siapa namanya? Ada Umi Rabiatul Adawiyah. Bagi terus nanti ke rumah, tim kita akan kontak. Kita ada Farah Arifin. Farah Arifin. Untuk lagi ya. Yeay, tadi satu lagi. Dan kita akan pilih satu lagi secara rawal, Atira Gani. Okey, tahniah. Kalian akan dapat satu botol mutiara secara percuma. Tim kita akan DM anda. Bagi share kepada 20 kawan pula. Sekarang dah betul.
sudah share kepada kawan, nanti kita akan announce lagi. Sekarang share sekarang, Ashraf yang tengok siapa yang menang. So untuk teman-teman anda semua, tadi tu suara Ashraf dekat belakang tu. Tapi kita masih lagi ada tim-tim kita dekat belakang ni. So kepada tiga-tiga nama itu tadi, jangan risau, tim kita akan kontak anda melalui DM ataupun sebagainya, dan kita akan berikan mutiara kepada anda semua. Yes. So itulah dia, senang saja dia share je. Yes, nanti kita akan bagi lagi. Jangan risau. Bagi lagi. Saya ingatkan macam nak dekat akhir tu baru kita nak bagi. Sekali bila Tia dah macam buka terus bagi, macam okey jomlah. Bagi Terus bagi. So kita nak anda rasai sendiri khasiatnya. Okay. Dan juga kalau ada soalan boleh bertanya, nanti kita akan pilih kan Yes, soalan kepada yang Tia nak jawab. Tanya je apa-apa soalan nak tanya berkenaan dengan Tia atau Breastfeeding. Yes, Tia nak breastfeeding. pengalaman Tia ke dan sebagainya. Kalau ada apa-apa masalah first time breastfeeding Alif ataupun second baby Zara ke, mungkin pengalaman berbeza dan sebagainya kan. Yes. Sesiapa nak tanya sekarang, pastikan sesiapa yang tak follow. Contoh kalau anda dekat YouTube Tia Arifin tapi anda tak follow kita Ibu Hebat ni, anda kena follow. Sebab society ini ataupun group ini, kalau anda mempunyai segala persoalan tentang breastfeeding ataupun permasalahan pemakanan dan sebagainya, insya-Allah Tia sendiri akan reply. Betul tak Tia? Yes. Mereka akan ada macam-macam. Bila saya tengok ada posting dan juga latest gambar yang Tia tengok Tia telah melawati pusat adaptasi kebangsaan. Ya, betul. Tia buat apa kat situ Tia? Okay, so 2 hari yang lepas, Alhamdulillah, dia sebenarnya selepas dia dapat breastfeeding icon, dia belajar. Jadi breastfeeding ni, dia ada macam dia memang betul-betul ada paket, dia kena belajar. Kalau dia macam, kalau kita tengok nurse-nurse kan, mereka memang telah melewati satu pembelajaran untuk khusus breastfeeding. So dia suatu bertanya kepada mereka, dia bertanya kepada yang NLC, tim NLC untuk Puan, sebenarnya dia nak belajar juga tentang breastfeed kan, Tia nak belajar. So mereka pun happy untuk nak, ternyata Tia pun nak belajar. So Tia pun mengambil satu orang cakap macam breastfeeding peer counselor. Dia macam dia macam gelar breastfeeding peer counselor. So kalau nak dapat breastfeeding peer counselor tersebut, kita kena belajar mengikuti modul-modul yang diberikan. So dia banyak ada breastfeeding peer counselor, ada berapa banyak tahap yang Tia kena habiskan. So yang pertama ni alhamdulillah Tia dah selesai. Yang 2 hari sebelum ini Tia dah menyelesaikan modul tu secara lengkap. So nanti insya-Allah nanti minggu depan nanti Tia akan dapat sijilnya. So berapa lama tu Tia nak habiskan kesemuanya? Sebetulnya sekejap je. Benda tu sebetulnya 5 hari ke 3 hari dah selesai. Tapi karena sebetulnya Tia dah buat 3 hari, tapi ada 2 modul lagi je. Kerana yang memberikan modul tu adalah Dr. Haliza dan juga Dr. Haliza saja, dan juga Tia juga. So kita punya masa tu agak bertentangan juga, kerana Dr. Haliza pun agak busy dan Tia pun juga agak sedikit busy, dan juga kita ada COVID juga. Betul. So lepas COVID je dah okey, Tia nak settlekan 2 ni lagi, 2 modul ni. Alhamdulillah dah settle dah 2 hari lepas. So Tia macam alhamdulillah sekarang dah ada breastfeeding peer counselor. Rasa macam seronok lah. So macam mana Tia buat keputusan untuk mempelajari? Sebab setengah orang, dia orang rasa pengalaman mereka ni sudah cukup. Okay. Contoh ibu-ibu baru macam, I rasa kalau I dah breastfeed anak I ni dah cukup kot pengalaman I. Tapi Tia ambil inisiatif yang lebih berbeza, nak belajar lagi dengan lebih mendalam. Kenapa Tia? Okay, kerana menurut Tia breastfeeding ni sangat penting sebetulnya. Kerana kebanyakan ibu-ibu muda ni, mereka mungkin menganggap bukan remeh menganggap macam okey tak apalah, tak ada bezanya. Tapi kalau kita tahu sangat bagus sebetulnya untuk anak kita, sangat bagus untuk anak kita. Memanglah benda ni akan mengambil masa, macam mengambil satu usaha kita juga sebagai ibu, tapi ini sangat worth it. Dan juga kenapa Tia nak belajar, kerana kembali lagi kerana Tia nak share benda-benda yang betul, maksudnya bukan sekedar pengalaman saja, kerana pengalaman setiap ibu akan berbeza. So that's why dengan apa yang Tia punya, and then Instagram followers Tia dan juga social media Tia, at least siapa-siapa yang tengok, yang follow Tia, mereka dapatkan informasi secara betul. So Tia bukan sekedar share tentang pengalaman Tia je, tapi Tia sebetulnya berdasarkan fakta dan juga berdasarkan pakar. Jadi lebih, orang cakap tu lebih selamat lah, orang cakap tu. Sebab kadang-kadang mestilah orang rasa macam setengah orang kalau dia share tentang pengalaman dia je, betul ke tak? Kadang-kadang mereka pun risau. Contoh bila kita buat grup sendiri tanpa sesuatu yang serius ataupun kita belajar, nanti orang terus macam tak percaya, betul tak? So kita nak mengelakkan benda-benda macam tu. Nampak tak? Tia ambil inisiatif dia sendiri. Tak ramai sebenarnya nak buat macam tu sebenarnya Tia. Sebab selama ni orang macam tak apalah, breastfeed anak sendiri. Macam I know how to take
care of my child macam tu. Tapi bagus lah Tia. Alhamdulillah dah habis dah pun. Tapi dia ada lagi ada kelas 24 jam, ada kelas 48 jam. So ini the first step. Nanti dia akan nak belajar lagi lebih dalam. Kalau boleh dia nak macam Dr. Riza juga yang beliau belajar ke London untuk jauh breastfeed. Beliau cerita itu adalah dah macam the next level lagi, yang mana hanya 20 orang saja di dunia ini yang nak belajar benda tersebut. Dia macam kalau kita ni macam master ya, macam MSI macam tu. Dia ada macam sekolah juga. So dia punya I tu nak sampai macam tu. Jadi adakah Tia menggalakkan ibu-ibu di luar sana untuk belajar juga tentang breastfeeding? Bagaimana? Okay, sebetulnya karena Tia tahu kita banyak maksudnya banyak pekerjaan ibu-ibu di luar sana nak mengurus anak dan juga bekerja. Untuk belajar tu tak wajib, tapi setidaknya anda belajar dari orang yang belajar. Anda tahu informasi dari yang betul, yang pakar. Kalau bukan sama dia, mungkin anda boleh bertanya dengan nurse atau boleh bertanya dengan dokter yang pakar. Jangan dapat informasi yang tersalah. Kerana banyak juga yang dia dengar juga, ya Allah, bukannya dulu, sekarang pun dia masih mendengar yang banyak yang bagi informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Contoh dia bagi contoh. Ada orang terdekat dia yang bagi tahu, okey, beliau tengah demam, ibu tengah demam dan juga baby masih di bawah 2 bulan 3 bulan. And then ada satu orang ni yang bagi tahu dia kalau misalkan dia tanya okey, demam, and then dia tanya mana susu yang dipam, katanya dibuang. Kenapa dibuang, dia tanya. Kata kakak tu supaya baby tu tak demam juga, tak berjangkit, kerana ibunya tengah demam. Dia rasa demam tu akan transfer ke anak dia. Yes, kerana dengan susu, padahal itu salah. Betul. So dia macam dia beritahu juga, kita nasihatkan secara perlahan. Sebetulnya kalau ibu demam, maksudnya tidak mempengaruhi tentang kualiti susu. So masih boleh breastfeed, justru lagi bagus. Kan jangan kita takut kita demam tak nak breastfeed terus. Biar anak jauhkan. Tak, justru breastfeed tu membagi antibody ke anak tu supaya dia tak kena demam dengan maknya. Faham tak? So kalau misalnya kita kena breastfeed, kalau misalkan kita dah selesai breastfeed, okey, boleh tidurkan asyik sikit. Tapi kalau breastfeedkan dia, itu ada antibody anak tu sendiri untuk nak elakkan sakit. Jangan susu dibuang kerana itu tak berpengaruh. Wow, itu first time sebenarnya kita dengar sendiri. Sebab kebanyakan ibu-ibu, kalau contoh ada ibu-ibu kat luar sana ya, saya rasa anda pun pernah dengar kot. Kalau macam ibu-ibu tu bila dia breastfeed, dia rasa macam kalau dia makan benda pedas, anak dia pun akan dapat pedas tu. Okay. Bila breastfeeding tu. So macam mana kalau kita makan chili, lepas tu susu kita transfer ke anak kita, nanti anak kita sakit perut. Okay, dia tu macam ni. Apa yang kita makan, betul, apa yang kita makan dia akan berpengaruh kepada baby. So kita sebagai seorang ibu, kita kena makan tu berpadu padalah. Kalau nak chili tu boleh, tapi janganlah pedas gila sampai gila macam tu kan. Kalau kita makan yang macam durian ke kan, boleh, tapi janganlah banyak sangat. So makan tu yang secukupnya. Anak kadar lah, macam sikit-sikit asal rasa je lah. Secukupnya lah. Kerana apa yang kita makan, baby akan dapat. So jangan makan sehari tu cili je, jangan. Boleh cili, tapi sayur ada ikan, air. Yelah, sebab kita tahu kadang-kadang ibu pantang ni bila dah mengandung, kadang-kadang ada yang mengandung warning signal dan sebagainya. Tak dapat makan cili, kena jaga gula, kena jaga macam-macam lah. Sekali bila dah habis pantang tu, semua dia dah makan. Habislah baby tu silap-silap, tak tahu pula macam mana. So sangat penting sebenarnya kepada ibu luar sana, anda ketahui cara-cara betul tentang penyusuan anak. Lepas tu pemakanan yang betul, sebab ini akan mempengaruhi segala-galanya tau. Sebab bila kita breastfeeding anak ni macam-macam faktor sebenarnya, betul tak Tia? Ya, betul. So pemakanan tu juga sangat berpengaruh juga tentang kualiti dari susu kita. Contohnya kalau kita kena tahu apa yang kita makan, anak pun akan dapat gizinya. So untuk makan benda yang bergizi, contohnya dari sayur-sayuran kan, dari ikan, protein, and then dari benda-benda yang bagi kita rasa sehat kan. Dan juga dia pun juga pilih makanan yang bagus, dari herbal, macam ada halia, kunyit, ada bawang putih, benda-benda tu yang bagi diri dia pun elok. And then juga makanan sunat pun bagus. Kurma adalah satu makanan yang boleh menjadikan milk booster. So dia memang dia jaga makanan dan juga dari segi air juga. And then kita pun sebagai ibu pun kena ada tenaga yang banyak kan. Kerana kita kena bangun pagi, and then kita kena menyusu anak, urus suami lagi. So banyak macam yang kita boleh buat kan. Wow, nampak. Saya ni bila dengar Tia bercakap kan, dengan dia bekerja,
Dengan bila dia balik, kalau kita selalu tengok Instagram Tia, memang sentiasalah kadang-kadang time PKP Tia selalu masak. Memang selalu sangat masak. Tahu-tahu Arif kat sebelah, ibu. Lepas tu nak layan si Arif. Lepas tu dengan ada pula Azahra. Macam mana Tia? Contoh, Tia dengan breastfeeding, kalau Azahra bangun tengah-tengah malam tak breastfeeding, dengan tak cukup tidur. Kita kalau ibu-ibu ni, kalau macam orang biasa pun, kalau tak cukup tidur dah memang sangat mudi dah. Tak cukup tu dah rasa macam kalau ibu ni rasa macam depressed. So sebetulnya punca utamanya adalah mereka tidak ada tenaga atau mereka lemas. Dia macam kalau kita ada tenaga, kita pasti okey, dah bersiap, dah cantik, semangat semua. Tapi kalau kita ada tenaga, kita memang akan penat, mudi. Rasa ada malasan ni. nak masak pun tak ada guna. Nak nangis pula. Suami kita cakap, diamlah macam tu kan. Suami pula macam mana tu? Betul, apalagi masa berpantang kan. Kerana itulah yang kita banyak kerja, nak adapt lagi pula. So sangat penting untuk kita, basic utama wanita adalah kita kena ada tenaga. So tiap pengamalan yang Tia makan adalah Tia minum mutiara. So kerana mutiara ni yang bagi Tia tenaga, bagi Tia rasa cergas. So Tia pun tak rasa penat-penat, dan juga dalam hal yang sama boleh menjaga dalaman Tia. Nampak tu kan, bila kita tengok dia punya khasiat-khasiat dan sebagainya, ada juga dalam pemakanan khasiat yang Tia mention tadi, macam kurma dan sebagainya kan. Anda tahu tak, tadi yang bila kita share tadi nama 3 tu, mereka akan mendapatkan mutiara. Nampak tak, banyak khasiatnya. Dan ni adalah salah satu antara orang kata apa yang Tia ambil untuk kekalkan kecerdasan. Nak layan anak, nak pergi kerja lagi dengan meeting. Saya tahu kadang-kadang Tia meeting back to back. Dengan orang kata show-show sebelum ni dan sebagainya. Show. Tak masya. Kalau nak attend show kadang-kadang ikut Ashraf dan sebagainya, betul tak? Memang sangat-sangat busy. So tengok tenaga Tia pun, saya pun jealous sebab saya belum kahwin. Tapi bila tengok tenaga orang yang dah berkahwin, rasa macam tercabar. Dia macam nak ada anak lah, nak buat lah. Boleh. Kononnya macam tu lah. Kita ibu hebat. We are super mom. Hashtag tu juga. Lepas tu siapa-siapa yang tengok live ni, jangan lupa untuk tag, betul tak Tia? Yes. Tia dia confirm dia akan repost. So jangan risau, siapa yang dekat Instagram, Facebook dan sebagainya, tag banyak-banyak. Boleh tag kita ibu hebat, tag Tia Arifin pun boleh, tag Mutiara Beauty pun boleh. Tak ada masalah. Kerana Tia nak bagi hadiah juga kepada siapa ni Hadiah lagi. Belum habis cakap dah hadiah je. Kerana siapa yang tengok live Tia sekarang, so korang boleh capture and then korang boleh share dekat story dan tag Tia. Dan juga tag Mutiara dan juga kita berhebat. Nanti Tia akan pilih dari story yang Tia repost tu, dia akan DM. Siapa yang dapat DM Tia, dia lah dapat free gift daripada Tia. Pemurah sangat Tia hari ni. Susah tau. Daripada you guys beli, ibu-ibu hebat kat luar sana beli, Tia nak bagi saya percuma. Langkah-langkah ni mudah saja. Daripada mula tadi sampai sekarang kita dah cakap share dan like apa semua. Lepas tu share pengalaman anda juga. Mungkin anda ada mengalami kesukaran tentang anak pertama, sebab setiap anak tu berbeza. Yes, betul. Cuba Tia share sikit pengalaman berbeza macam mana daripada Tia menyusu Arif dan juga Azahra. Okay, pastinya yang agak berjuang sikit itu Arif. Kerana Arif dia tak ada ilmu, tak ada pengalaman langsung kan, first mom. So tapi alhamdulillah kesusahan tu hanya 1 minggu awal lah. Lepas tu dia dah tahu dah caranya. Lepas tu okey, dia boleh buat. Dan Azahra lagi best ya, kerana kita dah tahu semua. So maksudnya lahir-lahir tu tak ada problem anything lah. Alhamdulillah tak ada. Sekarang Tia dah tahu dah macam okey, mana nak handle, macam mana nak prepare, apa kena prepare, breast pump, and then nak prepare banyak macam-macam. So Tia rasa macam breastfeeding dengan Azahra ni sangat best kerana Tia dah, orang cakap okey dah nak kedua senang. Memang betul pun, nak kedua senang, yang ketiga lagi senang. Ada planning anak ketiga kan? Kita tak tahu pasti nantikan pengumuman Tia lepas ni tiba-tiba twins pula ke Tia? Amin. Kalau rezeki. Tia nak twins ke? Tak juga. Kerana Tia sebenarnya dia dapat girls and boy. Sepasang rezeki. So last day, okay, mana-mana aja boleh. Best je. Kalau Tia sebenarnya nak family ramai ke macam mana? Nak biasa. Maksudnya normal. Dia tak ramai satu tim bola Tak. Mahal lah kos. Nampak tak? Bukan kita je gelap, tim-tim kita kat belakang kau main gelap korang ya. Jangan lupa tengok nama-nama siapa yang komen tu. Kita nak bagi lagi lah siapa yang share tadi. Share dekat group, kita bagi masa. Okey, kita bagi masa. Share, kita tunggu. Okay, yang dah share ke 20 grup atau 20 kawan anda, komen dan share. Tim akan bagi pick 3 nama lagi yang dah share.
senang je. Yes, senang je. Dia share je, dapat dah. Dan jangan lupa tag juga lagi sekali. Tag banyak-banyak sebab kita nak anda semua lihat. Dan kongsikan, maksudnya dekat Facebook tu selalunya boleh share tau. Share lah dekat mana-mana group, Yes. supaya bukan sahaja orang kata perkongsian ini bermakna buat anda, tetapi untuk kawan-kawan anda. Betul. Dan juga ibu-ibu hebat dulu saya. Kita tak nak lah ibu-ibu lemah, tak nak. Kita nak semua paling ibu-ibu hebat. Yes, ibu-ibu hebat. Kita ibu hebat. Yes. Okey Dia, Yes. kita ada macam-macam soalan sebenarnya nak tanya tau. Seperti mana kita tahu sekarang ni macam dah modern sikit dia. Okay. Sebab macam orang dulu dia very bukanlah macam orang couple, bukanlah. Sekarang ni dia dah modern sangat. Seperti mana kadang-kadang orang tu dia rasa breastfeeding tu tak penting. Okay. Kadang-kadang ada ibu-ibu muda berpendapat breastfeeding tu macam alah tak apalah. Jadi apa pendapat dia tentang peranan ibu muda tentang penyusuan anak? Okay, so peranan ibu muda tentang penyusuan anak adalah sangat-sangat penting karena dengan kita tahu betapa pentingnya breastfeeding untuk anak kita, karena breastfeeding ini seperti antibody kepada anak sendiri. Dan juga breastfeeding sebetulnya murah. Maksudnya breastfeeding is not expensive. Yes. Karena benda itu sudah lahiriah. Allah dah bagi, sebetulnya rencana Allah itu sangat bagus karena selama 6 bulan menyusul breastfeeding, 6 bulan itu adalah masa untuk baby full breastfeed, yang mana susu ni kita tak payah nak spend duit untuk nak beli, and then dengan menyusui juga senang, di mana saja boleh breastfeed, buka baju je okay breastfeed kan. So kalau kita sebagai ibu muda tahu betapa pentingnya hal ini dan betapa mudah sebetulnya menurut dia kalau kita tahu ilmunya, so ibu muda sangat bagus kalau kita mewar-warkan breastfeed, kita jadikan macam lifestyle. Breastfeed bukannya orang cakap mungkin dulu-dulu atau mungkin zaman-zaman mungkin sekarang dia fikir alah breastfeed kunonya, alah tak ada duit ke nak beli kan, alah breastfeed masa breastfeed kan. Ada yang setengah orang tu malu-malu nak breastfeeding kan? Ya, tak apa. Jadikan macam lifestyle, macam kita ambil gambar dekat kedai ambil gambar. Itu kan breastfeeding ni anak I. Kita bangga, okay I breastfeed anak I. Macam tu. Pakai je cover. Dan juga yang ni dia juga nak bagi tahu betapa sangat pentingnya sekitar kita juga. Kan, peranan sekitar kita juga. Contoh kalau kita dekat kedai kan, banyak orang juga tapi ada bincang juga dengan Dr. Haliza yang mana adakah kalau misalkan kita dekat kedai ni, adakah kalau kita breastfeed kan dekat kedai tengah makan, adakah itu mengganggu orang atau tidak? Ternyata tidak. Karena selagi kita ada cover kan, it's okay kan, karena kita kena memudahkan seorang ibu yang menyusu. Kalau kita dapat bilik ruangan untuk menyusu lagi bagus. Tapi kalau misalkan waktu kredit apa, tak apa, breastfeed anak, tapi kita kena pandailah cover kan. So ada juga yang orang yang menganggap macam dia ni menyusu anak mana tak malu ke? Selalu macam tu. Kan orang suka cakap dia ni payung, carilah bilik kepada kan. Tapi kan contoh kalau ada kedai di mana kan yang tak ada bilik, tak apa. So, justru orang-orang mungkin yang kepada ibu-ibu di luar sana yang tidak menyusu atau masih muda, janganlah kita menganggap macam tu. Kita kena bagi support kepada ibu yang breastfeed. Kalau boleh, kalau breastfeed okay, kita bagi air dia. Ini minum air tante kan. Kita kena support. Nampak tak? Sebenarnya perasaan malu tu tak perlu sebab baby kita sendiri. Yes. Kita tahu betapa bagusnya susu ibu tu sebab banyak sangat khasiat-khasiat dia. Betul. Bukan sahaja proven by doctors, even kita punya orang kata orang zaman dulu makanan-makanan yang orang kata berkhasiat memang terkandung dalam susu ibu sendiri. Yes, betul. Kalau macam baby selalunya okey Tia. Kalau macam baby sakit kuning. Okay. Okey. Kalau macam setengah ibu dia takut nak bagi breastfeed. Okay. Adakah dia patut bagi ataupun dia tak patut bagi kalau anak dia mempunyai demam kuning tu? Okay. Sebetulnya setelah ibu melahirkan memang ada kemungkinan untuk baby jaundice atau kuning. So apa yang patut kita buat sebenarnya adalah kita kena patut bagi lagi kerap breastfeed, kerana breastfeed tu akan mengurangi bilubirin dari baby tersebut. Bilubirin tu kadar bilubirin kuning baby tu. So dengan breastfeed lah, so anak tu akan jadi menurun. So dia akan, kalau misalnya kita demam kita kena minum air. So kalau kita baby kuning, and then kita tak bagi lagi susu lagi lah, dia akan naik tingkatnya. So kita kena breastfeedkan baby juga sekerap mana mungkin. Lagi awal-awal selepas bersalin kan. Kerana balik lagi, kerana air susu ibu ni dia ada yang namanya khasiat yang orang cakap tu warna kuning tu, yang pertama kali yang keluar itu sangat bagus khasiatnya. Dan juga itu kena bagi je ke baby, bagi ke banyak orang juga yang buang, yang the first
the first cairan yang Maksudnya untuk waktu baby. baru baby baru lahir ke macam mana? Ya, baby baru lahir ni Oh. itu sebetulnya ada dia macam kita cakap cairan warna kuning yang pekat tersebut itu patut kita kena bagi ke baby. Jangan kita buang kerana itu yang sangat penting untuk antibody anak. So, masa baby jaundice ni kita kena kerapkan lagi breastfeed, itu lagi bagus skin to skin, so untuk mengurangi kadar baby kuning. Tetapi ya, sebetulnya kuning atau jaundice ni sebetulnya bukannya suatu masalah yang sangat besar. Normal juga, bukannya normal, maksudnya banyak juga baby pun kuning, macam Betul. ada dengan darah pun mengalami kuning. Tapi tak apa, jangan risau selagi masih dalam pemantauan doktor, and then ada namanya kita bagi infrared blue Yang selalu dekat hospital yes, tu kan? yes, blue light. So insyaallah akan menurun kadar tersebut. Betul. So masih ibu-ibu di luar sana, kalau anak anda demam ataupun mengalami jaundice ataupun macam Tia kata tadi, kalau ibu-ibu sendiri yang demam, yang takut nak breastfeed kepada anak anda, jangan risau. Breastfeed je. Breastfeed sahaja. Nak risau apa? Sebab dia memang natural, free of charge lagi. Kenapa nak beli susu dekat luar sana, nak kena bayar dalam susu formula sekarang mahal. Saya tengok pun macam fikir 10 kali. Betul. Maksud yalah, kadang-kadang baby menyusu tu akan kerap. Lagi-lagi 6 bulan itu eksklusif ni. Yang penting kita menyusu ibu-ibu, yang penting yang sampai ada 6 bulan eksklusif. Dan lagi bagus diteruskan sampai 2 tahun. So 6 bulan ni yang anak tak ada makan apa-apa, yang memang susu saja, sangat bagus untuk kita support mereka dengan full of breastfeed, breast milk. Yes. Nampak tak? Betapa banyaknya khasiat. Kita pun dah cakap dah lebih daripada setengah jam, macam-macam perkongsian daripada ikon kita sendiri. Kita nak kongsi semua tapi kita tak sempat. Macam tak cukup tadi. Kalau nak buat ni kena buat 24 jam, tak berhenti bercakap. Bukan sahaja pasal kita ibu buat pengalaman Tia dan sebagainya juga. Tapi macam kita tahulah, topik kita pun ibu muda kan. Yes. Bagi Tia sendiri, penting ke tidak untuk ibu-ibu muda ni, atau apakah, macam mana nak cakap ni, betapa pentingnya untuk ibu muda untuk belajar mendalami tentang penyusuan ni sendiri? Okay, so ibu muda sebetulnya kalau kita nak tahu tentang breastfeed kan, jangan segan untuk bertanya kan. Bertanyalah kepada pakar, kepada doktor, kepada nurse, kepada kaunselor, dan juga boleh tanya juga kepada Tia. Dan juga kalau korang ada soal-soal apa tentang breastfeed, boleh tengok juga dekat Instagram kita Ibu Hebat, atau juga boleh, biasanya juga orang akan banyak DM juga ya, Tia soal macam mana. So Tia akan ada masa yang malam-malam lah saya suka, Tia akan balas dengan voice note. So akan Sebab banyak kan kalau Tia nak reply satu-satu. Okay, tak apa kak, ni. Dan juga Tia juga ada live. Live ni juga Tia buat seminggu adalah 3 kali, which is Tia akan share tentang beauty, health, breastfeeding. Jadi kalian juga boleh langsung join live Tia jam 5 petang. Dia sembang santai punya live. So di situ pun kalian boleh bertanya langsung dengan Tia. Lagi best live, so Tia pun boleh langsung jawab. Kita ada komunikasi. So bukan hanya breastfeed saja Tia share, tentang beauty, health juga Tia share juga. Macam semalam adalah topiknya tentang kecantikan, which is jerawat. Ada Mak jerawat. semua Tia ada dekat Instagram Tia, dengan breastfeeding juga, tentang beauty juga. So kalau nak tahu tentang banyak soalan yang you all nak tanya tentang Tia sangat welcome. Dan insyaAllah dengan apa yang Tia share bermanfaat untuk korang semua. Yes, insyaAllah. Kepada anda semua yang tengah menonton, jangan risau. Siapa yang takut-takut nak DM Tia tu, DM sahaja. Yang mungkin teragak-agak rasa-rasa macam, alamak dah ramai DM Tia ni, Tia reply, kita tak, jangan risau. Kalau saya punya DM pun dia tak kenal dulu-dulu ni, dia akan reply. Apatah lagi anda semua yang bertanyakan soalan. Dan Tia ni memang sangat suka share kepada anda semua. Tapi mungkin kalau yang tengah tunggu, yang macam dah lama Tia tak, bukan Tia tak reply, tapi sebab banyak sebenarnya. Dia bukan 10 orang dia macam ya Allah, ramai sangat. So kepada anda semua, bagi masa kepada Tia untuk InsyaAllah Tia akan reply semuanya. Lagi time join live Tia. Betul. So tanya terus, and then boleh ada komunikasi dengan Tia. Oh ya, ada yang sudah dapat? Tim kita ada ke? Kita dapat apa? Kita dapat soalan ke, sharing ke, bagaimana ke? Yang sudah komen dan share tadi boleh bagi tahu tim siapakah nama yang akan dapat lagi hadiah seterusnya. Yes, ini dia. Macam intip sikit. Apa ni? Alright, ni soalan. Ni Tim kita ni soalan kan? Ya, betul. Okey, ni soalan. Kita ada 1, 2, 3 soalan. Okey,
Okey, daripada Zian ke betul? Sorry kalau I salah sebut nama anda semua. Zian Amsyar Zulkifli daripada Facebook. Okey, masuk anak kedua, susu jadi kurang. Okey. Berapa ml kena minum air? Berapa ml kena pam semasa kerja? Okey. Ha. Baik. Okey, sebenarnya kalau nak menjawab soalan, kita lagi suka orang depan-depan, tapi tak apa. Dia tanya, okey, kakak macam mana kerjanya? Betul. Tapi tak apa, dia akan jawab secepat mungkin. Okey, untuk yang nak untuk Dia tanya berapa ml kena minum air untuk anak kedua ni kan. Lepas tu berapa yang kena pam semasa kerja? Okey, so Kak Zian dan juga untuk semua ibu-ibu yang lain, kalau misalnya kita anak kedua ni pastinya dia yakin akak pun mempunyai jadual yang padat juga, which is bekerja. So untuk air pula dia akan cadangkan untuk minum at least sehari minimal. Okay, kerana ini nak banyakkan susu ya. Nak banyakkan susu untuk nak mulakan lagi momentum, iaitu minimal 2 hingga 3 liter. Kalau itu dia minum 2 hingga 3 liter kan. Banyak. Tapi dia selalu pergi toilet tak? Yes, awal-awal lagi teruk. Awal-awal dia beritahu 2 hingga 3 liter kerana beliau dah bekerja, which is babynya mungkin dah 1 hingga 2 bulan. Tapi masa Arif tu dia minum 5 liter tau. Awal masa dia pantau 5 liter. So macam air zam-zam tu dia akan minum. Tapi untuk yang dah 3 bulan kan. So minum at least 2 hingga 3 liter minimal. Kerana sebetulnya boleh kita naikkan lagi susu balik, boleh. Tapi benda ni kita kena usahanya agak lebih lipat gandakan. So kita nak cepatkan. Lagi-lagi nak meninggalkan baby masa bekerja. So kita minum air tersebut. Tak kisah air tu ada air kosong ke, air jus ke, air apa saja boleh. Penting air. Kerana susu dia adalah air. And then yang kedua adalah pertanyaan pump. Betul. Okay, untuk pump berapa ml kena pam semasa kerja? Okey, sebetulnya kalau kita pump, kita tak perlu fokus dengan hasilnya, tapi kita kena disiplin, nanti lama-lama hasil akan nampak. So kalau untuk pump, kalau misalkan Ibu Zian yang memang nak menaikkan cepat, so Ibu Zian boleh pump 3 jam sekali. 3 jam sekali secara konsisten. InsyaAllah nanti kalau Ibu Zian amalkan benda ini, lama-kelamaan dia akan jadi banyak. Kerana susu ibunya ada supply and demand. Semakin banyak demand, semakin banyaklah supply. Oh, nampak tak? So saya harap itu sebanyak perkongsian Tia sedikit sebanyak membantu Puan Zian dekat sini yang bertanya soalan yang pertama. Dan kita teruskan soalan kedua, boleh Tia? Ya, sebab saya pun dapat hadiah itu. Betul tu, dapat. Nanti tim kita akan contact, okay tim? Yeah. Tim kita dibertungkus tumus dekat belakang. Tengok komen ni, I tengok dia dah sampai nak juling dah sebenarnya. Share lagi, dia akan dapat hadiah lagi. Okey. Lepas tu Tia kata, ada sesetengah orang amalkan suplemen, tapi waktu pam susu tidak dijaga. Bagaimana Puan Tia membahagikan masa untuk pam susu daripada Azira Rahman? Okay, so apa yang kita makan akan efek kepada baby. So macam seperti milk booster atau seperti macam dia pun makan mutiara. Betul. So mutiara ni macam baby saya adalah membantu kita untuk nak increase susu kita. Akan tetapi bukan menjadi alasan satu saja. Masih banyak juga cara-cara yang kita kena buat, bukan hanya saja fokus kepada satu atau minuman tambahan. Kita kena juga nak banyakkan susu badan, kita kena banyakkan demand. Which is demand ni adalah boleh direct breastfeeding dengan baby, sangat bagus direct dan ditambah dengan pumping. Selepas tu minum air, and juga kita kena makanan yang bergizi. Itu adalah cara-cara untuk kita nak banyakkan susu badan. So dan juga yang paling penting adalah minda kita. Kita kena positif, kena happy, jangan stres. Kerana stres dia berpengaruh untuk nak berpengaruh untuk pengeluaran susu. Kalau stres ni, kerana ada hormon panjang nanti. Hormon oksitosin dan juga prolaktin. Macam doktor lah. Akan sebabkan increase susu tersebut. Okey, kejap Tia. Tim kita nak suruh kita puas sekejap ke? Kita boleh lanjut. Yes. Kita pause sekejap untuk beberapa minit ke macam mana? Okey, untuk anda semua kita akan pause seketika. Sekejap sahaja dalam masa 1 minit dan sebenarnya kita ada benda nak dibetulkan. Kemudian kita akan sambung live kita kembali untuk seketika sahaja. Alright, kita break sekejap. Okey.
tim anda Dulu I dulu. betulkan apa yang nak dibetulkan tadi. Sebab kita rasa macam sangat sekejap dia. Ya, dah habis Sangat ujung sekejap. dah. Rasa macam kita baru mula. Dan dah hampir sejam. Betul tu. Tapi tadi kita dah habis dengan soalan kita. Yes. Boleh tak lagi satu soalan sebelum saya tanyakan soalan kepada dia? Okey, dalam soalan ya. Dah hampir dah. Saya ada banyak sangat terima kasih. Terima kasih sangat-sangat kepada semua yang menonton ni. Terlalu banyak sangat soalan dia, tapi kita tak dapat nak bacakan semua. So maaf sangat sebab live ni memang 1 jam sahaja. Tapi mungkin kalau anda punya persoalan tu, anda boleh teruskan kepada Tia Arifin punya Instagram. Okey, insyaAllah dia akan reply satu persatu. So dari sini minta maaf sangat-sangat sebab kita tak sempat nak baca semua sekali. Tapi kita ada soalan yang terakhir. Okey, so bagaimana Puan Tia boleh berfikir untuk fully breastfeeding? Normally ibu moden yang bekerja lebih kepada untuk beri susu formula. Apa kekuatan untuk konsisten breastfeeding anak? Daripada Nurul Amira Ash'ari. Okay, so sebetulnya apa yang Tia dan juga ini sebetulnya macam pesan juga kepada semua ibu-ibu muda di sana. Untuk breastfeeding adalah suatu susu atau suatu support yang sangat bagus untuk anak kita. Kerana kita apa yang bukan Tia kuat adalah kerana ini adalah untuk anak kita. Sebetulnya memang benda ni agak bukannya leceh, benda ni akan memiliki banyak usaha. So kita kena strong dan juga kita kena minta sekeliling kita untuk support. Macam suami pun kena sokong kan, sekeliling kita kena sokong. So insyaAllah benda tu akan mudah. Dan juga jangan lupa kena ada ilmu. Kalau ada ilmu sangat mudah. Orang ni kenapa cakap susah kerana dia tak ada ilmu. Just terus give up dah. Settle tak nak lah. So itu je masalahnya. So kalau kita betul-betul nak, insyaAllah kita akan jalannya. Nampak tak? InsyaAllah slowly. Tapi apa juga pesan Tia kepada ibu-ibu di luar sana yang nak cuba sangat-sangat breastfeeding tapi susu tak ada? Okay, so juga Tia pun nak bagi pesan juga kepada semua. Tia ucapkan juga thank you so much kepada semua yang dah menonton kita. Betul. Juga yang udah bersama kita. Dan kepada seorang lagi boleh join kepada live Tia. Tia akan buat di live Instagram Tia Arifin NW dan juga kita Ibu Hebat. Dia akan share kepada semua. So boleh tanya di part live Tia juga. So pesan Tia kepada ibu-ibu muda di luar sana, jika anda nakkan yang terbaik untuk anak, kita mulalah untuk breastfeed. Kerana breastfeed sangatlah mudah, senang dan juga murah, tak mahal. Dan free juga of charge. Yes. Dan juga kita kena bagikan yang terbaik untuk anak kita. Kerana kenapa? Kerana kita adalah ibu hebat. Kerana ibu ni telah diberikan oleh Allah kekuatan untuk buat air susu. Betul. Itu adalah power kita. Kita ibu hebat, we are super mom. So kita ucapkan juga thank you so much juga kepada yang menonton juga, yang sudah tengok di Instagram, and then di FB, di YouTube channel Tia. Kalau pun ada Tia salah silap pun minta maaf. Dan juga ada soalan pun juga yang belum bertanya, nanti boleh join pada live Tia seterusnya. Okey, tapi kita ada masa lagi beberapa minit. Yeah. Tim kita cakap ada lagi, dah lebih kurang Sikit 10 lagi. minit macam tu kan. So kita boleh habis. Okay, Yati nak tanya. Yes, Yati memang nak tanya pun. Okey, so di mana kita tahu Tia kalau bersalin arif dengan Azhara kan, mesti ada macam-macam persiapan, betul tak? Yes. Okey, untuk ibu-ibu baru first time mothers ni, untuk pengalaman Tia sendiri, cuba Tia berkongsi kepada mereka apakah persiapan yang sangat penting sebelum kita melahirkan anak ni sebenarnya. Okay, so sebetulnya ada persiapan penting which is mental. Mental ibu ni kena betul. Kena siap, kena ready. Siap macam mana tu Tia? Okay. Janganlah ekspektasi macam alam senang je. Banyak cakap macam menganggap remeh, alam breastfeeding senang je, buka baju, sempal je. Tak macam tu. So kerana kita kena tahu juga cara kaedah-kaedah yang betul. Dan juga pertama kita kena siap mental. Dan juga kita kena siap mental kita menjadi seorang ibu tu bukannya satu hal yang senang saja, tapi kita kena belajar juga tanya macam mana nak bangun. Kerana kebanyakan ibu juga yang shock. Diorang kenapa ada meroyan? Kerana diorang shock dengan aktivitas yang baru dia. Dia tak prepare diri dia. Tapi kalau kita prepare, kita tanya kepada orang macam mana, nanti you akan bangun tengah hari, bangun tengah malam, semua. So insyaAllah kita akan ready. Yang kedua juga kita kena juga shortlist kan, pilih doktor yang you all rasa terbaik, pilih hospital yang you all rasa terbaik, dan juga you all boleh pilih apa item-items yang penting untuk kita melakukan persalinan atau breastfeed. Macam Tia kalau breastfeed Tia akan bagi tahu untuk kita standby namanya breast pump. Breast pump. Yes, breast pump. Standby dah siap-siap awal-awal, bawa je dekat hospital, dan juga kena ada nipple cream.
Itu sebab kalau bengkak ke macam mana dia? Okay, sebetulnya untuk elakkan nipple cramp. So nipple ni kalau ibu, apalagi yang baru ni, apalagi yang tak pandai lagi babynya untuk latch on, so benda tu akan jadi, nipple tu akan jadi crack, akan pedih, akan luka. Itu normal lah, Tia pun juga benda hal sama. So masa tu juga kenapa Tia bagi tahu, kerana masa Tia dengan Arif tu Tia tak ada nipple cream. Sebab saya macam aduh, pas ada nipple cream pun selamatnya macam luka, kita kena obati macam bestnya tu kan. So makanya kita tak nak benda tu jadi kepada ibu-ibu yang di luar sana. So kena ada nipple cream, kena ada breast pump juga. Lepas tu yang paling penting juga kita kena minum air tu, kena standby air masak tu dekat hospital tu, kena bawa lah air, beli air banyak, suruh husband khusus siapa. Lepas tu kena baju Yati. Kalau baju macam mana? Yes. Setengah orang kan pergi kan, okey, dia sebelum delivery tu nak pakai makeup dulu. Boleh. Pakai baju cantik-cantik. Tapi apa baju yang sepatutnya memang wajib ada sebenarnya? Okay, sebelum bersalin tak apa pakai baju dress ke tak apa, tapi lepas bersalin tolonglah kena ada butang. Butang Kena ada butang dekat sini. Tak ada kat mana ada butang. Kena wajib ada butang. Kerana kenapa? Senang nak susu. Pilihlah yang dress atau baju nak tidur tu yang ada butang. Jangan pakai macam apa cakap tu kaftan ke Yang baju kelawar. Kelawar itu ada susah. Itu nak kena daripada bawah dia. Ya. Daripada bawah. Tak ada, kalau kelawar tu tangannya besar saya seret je. Anak dia masuk ke ikut tepi je. Janji senang. Kalau boleh ada butang dan senang gila kan buka-buka. Okay, breastfeed. Lepas tu ada apa namanya untuk yang ibu-ibu yang bertudung sebetulnya ada apa kelebihan. Kadang-kadang tak payah pakai kalau dia tak pakai tudung saja. saja. Tudung je. Dia tak baby tutup saja. Tudung dah betul. Lepas tu buka. Dia orang yang paling sempoi kalau breastfeed. Kalau orang tahu Tia, orang cakap Tia kan okay breastfeed dah tutup dah sempoi. Kalau tak ada kain kan pakai tudung. Apa-apa Tia akan breastfeed lah. Tutup je. Azahra kalau tahu tiba-tiba menggelembung je, Azahra lah dengan tu sebenarnya. Kena hati-hati ya, anak ke suami. Hati-hati. Ni Ashraf tengah tengok ke? Tak ada, ini yang lain punya. Tak bukan kita, orang lain. Aduh, nakal bapak ni kalau macam tu. Dah berebut susu. Okey, itu tentang baju dia. Yes. Maksudnya kepada ibu-ibu sana, janganlah anda fikir macam nak melawas sahaja. Yang penting dia selesa. Yes. Selesa untuk ibu, selesa untuk anak. Sebab bila kita tak selesa, kita mudilah dengan nak menyesuaikan diri dengan anak yang baru. Dengan tiba-tiba kalau puting kita pula bengkak dan sebagainya. Dah mental kita dah bercelaru dah saya rasa. Bercelaru. Macam boleh buat lagu dah. So macam dia kata tadi, betapa pentingnya kalau baju lepas kita bersalin, baju yang ada butang. Janganlah pergi pula butang ke zip ke mana-mana yang mana-mana anda selesa. Yang boleh buka terus. Yang boleh buka terus. Letak anak situ. Minum. Macam tu je. Itu untuk baju. Tapi kalau untuk Tia kan, macam tadi kita bercerita macam mana kalau ibu tu nak decide dia nak menyusu atau tak. Tetapi kalau ibu-ibu ataupun apa yang mempengaruhi kalau seorang ibu tu susu dia sedikit ataupun banyak? Sebetulnya yang pengaruhnya adalah pertama tadi fikiran dia. Mungkin ada ibu-ibu yang berfikir alah susu sedikit anak. So apa yang kita cakap itu akan jadi. Macam kata Allah, kita jangan cakap bukan nanti doa. Dengar tu. Mungkin tu je. Macam untuk hidup kita pun, kalau kita cakap kita tak boleh, kita akan jadi tak boleh. Kalau kita cakap boleh, insya-Allah kita akan boleh. Macam tu je dengan menyusu. Macam tu je dengan breastfeeding, kita punya journey. Kan sama dengan kita punya kehidupan, and then jadi kita kehidupan kan apa nak cari kerja kejaya sama. So itu yang poin yang penting dengan semua orang. Nampak tak? Sebenarnya menjadi seorang ibu ni memang sangat-sangat sukar. Dia perlukan mental yang sangat-sangat kuat, fizikal yang sangat-sangat kuat. So jadi saya memang sangat-sangat respect kepada semua ibu-ibu di luar sana, especially ibu-ibu muda. Sebab zaman moden sekarang ni, diorang beranggapan bahawa kalau muda ni tak apalah, kahwin lambat pun tak apa. Tapi ada setengah-setengah wanita tu, mereka ni muda dah memikul tanggungjawab sebagai seorang ibu. Dan juga sebagai seorang ibu juga wanita, bukan hanya kita sebagai walaupun hanya suri rumah, walaupun hanya menyusu, kita tak boleh macam menjana ekonomi kita sendiri. So memang sangat boleh. Sekarang ada setiap wanita boleh menjana ekonomi sendiri dengan mutiara. So bukan hanya kita menyusu-nyusu je, kita boleh. Kita boleh kita boleh buat dua lebih, walaupun kita suri rumah ke atau menyusu anak
ke atau kita tengah bekerja ke, sangat boleh untuk kita nak lagi earn some money. So dan juga Tia pun juga kesibukan Tia sekarang juga macam Tia menjadi mentor juga kepada usahawan-usahawan mutiara, yang mana Tia guide mereka walaupun mereka sendiri rumah je, walaupun mereka yang dekat rumah tu tengah breastfeed anak ke, macam tak ada masa nak pergi office ke semua, jangan risau, kerana Tia akan guide anda untuk nak mulakan bisnes tanpa modal. Dengar tak tu? Bisnes tanpa modal. Saya tahu semua anda di sana adalah ibu-ibu hebat. Kita wanita-wanita yang memang sangat-sangat hebat. Takkan kita nak depend on kita punya suami punya duit saja. Kita nak tolong. Betul, kita nak tolong sama-sama. Bila orang kata berkahwin ni, maksudnya semuanya bersama-sama. Yes. Nampak tak? Tia dia bukan bagi tips untuk ibu-ibu sahaja. Rumah tangga pun dia bagi macam-macam di share sebenarnya. Tapi macam tadi bila Tia ada cakap support. Daripada family dan sebagainya. Since kita ada beberapa minit saja lagi. Jadi apa pendapat Tia tentang suami? Maksudnya orang kata sokongan suami terhadap isteri tentang breastfeeding ni. Okay, so sokongannya sangat penting. Macam suami pun boleh belikan barang-barang. Dengar tu suami-suami ni yang tengah tengok ni. Ya, tapi suami boleh barang-barang, and then lebih kepada support yang luaran lah. Dari macam kita kan perlu, makanya kita cakap kan, macam sekarang ni bukan hanya kita boleh nak atau macam nak bergantung pada suami, macam kita pun sebagai wanita, sebagai ibu rumah tangga pun boleh juga kita nak tolong suami kita. Betul. Dengan kita cari apa peluang yang ada. So that's why Tia buka peluang ini untuk nak membangkitkan kaum wanita supaya kita boleh bantu suami kita, supaya kita boleh pun beli barang bersendiri pun kita boleh juga tolong, kita beli sendiri. Suami settlekan rumah, kita settlekan barang kita. So semua ni sangat boleh jadi kalau kita nak. So that's why Tia buka peluang ni yang bisnes tanpa modal. So if you guys berpeluang untuk nak Tia bantu, kalian boleh DM di @mutiara_beauty atau DM di Tia. InsyaAllah Tia akan bantu. Nampak tak? Mudah saja. Jadi kepada anda di luar sana yang sebenarnya nak membuat side income tanpa modal, anda boleh tulis ke Mutiara Beauty Instagram ataupun Facebook. Keduanya boleh je. Anda boleh DM. Ataupun terus kepada Tia. Tia pun akan tunjuk kepada anda bagaimana anda nak menjadi side income itu yang memang sangat-sangat best. Yes, tanpa modal, di rumah je. Tak payah pergi office, di rumah je duduk dapat duit. Ya Allah, senangnya. Dan Tia akan coaching. Walaupun kalau tak tahu ilmunya, Tia akan coach guide one by one. Nampak tak? Bukan sahaja dalam grup kita Ibu Hebat ni dapat informasi maklumat tentang breastfeeding, tentang pemakanan, tentang kecantikan. Sebenarnya Tia punya page Tia Arifin on Instagram ni, sebenarnya Tia sendiri share macam-macam tau. Kadang-kadang bila tengok Tia duk share pasal makanan ni. Dia masak dekat dapur ni, macam mana hari ni dia masak apa. Nanti bila tengok kan macam memang hebat betul lah wanita ni kan. Memang hebat sangat. Nak jadi suami macam ni semua ni. Saya harap Hafiz ni bila dah jadi mak nanti jadi sehebat Tia, insya-Allah. Boleh. Tia biasa je. Macam tu je, dia pun belajar juga, masih belajar. So nampak tak betapa ilmu tu sangat-sangat penting. Jadi kepada anda semua, jangan pernah orang cakap give up in learning, sebab kita perlukan ilmu-ilmu itu. Sebab kalau kita sebagai seorang ibu baru, kita mengharapkan kepada pengalaman kita saja tak boleh. Kalau pengalaman tanpa ilmu pun tak boleh, betul tak Tia? Yes, betul. Dia kena berserta dengan ilmu juga. Jadi kepada anda di luar sana, terima kasih banyak-banyak Tia. Tia nak berterima kasih ataupun nak cakap sepatah dua kata sebelum kita end kita punya live pada kali ini kepada semua platform yang ada kat sini Tia. Okay, so thank you so much kepada semua kalian yang menonton dari Facebook, Mutiara Beauty, Instagram Tia Arifin, Instagram Mutiara Hebat, YouTube channel Tia Arifin. So thank you so much atas waktunya. InsyaAllah kalau ada soalan lagi mengenai breastfeed ataupun apa saja, boleh nanti join live Tia di Sembang Santai setiap jam 5 petang. Dia akan berjumpa di sana pula. Hari-hari ke apa Tia? InsyaAllah setiap hari dia akan buat. Hari. So just turn on your notification, okay? Itu je Tia. Assalamualaikum, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Jangan lupa follow semua page-page yang apa kita sebutkan. Assalamualaikum, selamat malam. Bye bye. Assalamualaikum. Like, comment and share. Okay. Tag Tia and tag Mutiara Beauty dan kita hebat. Bye bye. 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 Love. Yes. Alright. Korang memang kena kat 1 hour Ini penting Okay. Korang memang kena kat 1 hour kan? Memang kena. So thank you so much Instagram Tia. Nanti berjumpa lagi dengan Tia. Bye bye. Assalamualaikum.